yang aja betul. Ni tiga mata yang aja. Dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Waalaikumsalam. Okey. Hari ni kita masuk pada topik yang kedua. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh, Doktor. Boleh. Okay. Topik yang kedua ni berkenaan dengan perkembangan pengajian tafsir di zaman Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Okey, perkembangan tafsir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tugas mentafsir itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyampaikan tafsir Al-Quran ini kepada para sahabat. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dai ataupun sebagai mubalik. Seperti ayat dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ayat ni menunjukkan kewajipan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, membaca ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat dan menyampaikan kepada mereka bagi tujuan ibadah dan tadabbur isi kandungan Al-Quran itu. Yang pertama. Yang kedua, selepas membaca Al-Quran, Nabi SAW menerangkan maksud-maksud ataupun makna-makna daripada ayat Al-Quran. Maksud-maksud ayat daripada Al-Quran yang sukar untuk dipahami. Seperti ayat-ayat berkaitan umum, khas, mutlak, mujmal, muqayyad dan sebagainya. Tugas Rasulullah SAW sebagai memberi penjelasan terhadap tafsiran Al-Quran ini dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran yang memberikan peringatan supaya engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka berfikir. Okey. Manakala contoh-contoh tafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menafsirkan Al-Quran berkaitan dengan akidah, hukum hakam dan perkara-perkara lain. Seperti solat 5 waktu, bilangan rakaat, kaifiat mendirikan solat, begitu juga dengan kadar zakat, jenis-jenis zakat dan cara mengerjakan haji. Contoh tafsiran Rasulullah, ayat daripada surah Al-An'am 82 yang berbunyi allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun, iaitu
maksud zalim daripada ayat ini adalah syirik. Sebagaimana ditafsirkan dalam surah Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Maksud zalim di sini adalah syirik. Ditafsirkan dalam surah Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Perkataan al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Benang putih di atas benang hitam. Dalam surah Al-Baqarah, wa kul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Makan dan minumlah sehingga jelas kepada kamu benang putih benang keputihan cahaya siang dan kehitaman malam. Yang dimaksudkan dengan putih, benang putih itu adalah putih siang hari. Yang dimaksudkan benang hitam itu adalah malam hari. Okey. Begitu juga perbuatan Rasulullah SAW menterjemah Al-Quran secara amali. Seperti solat 5 waktu. Hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maknanya sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi berkenaan dengan solat ni, Nabi meminta supaya melihat cara solat Nabi SAW. Ditafsirkan, diterjemahkan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi minta sahabat ni melihat cara Nabi sembahyang melalui hadis lah. Nabi SAW juga mentafsirkan dengan as-salatul wusta dalam surah Al-Baqarah ayat 238 dengan sembahyang asar. Perkataan quwwatan dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwatin, dengan maksud kekuatan memanah. Maksud Al-Kautsar dalam surah Al-Kautsar ayat pertama adalah syurga, adalah sungai di dalam syurga. Berikutnya adalah kadar ayat yang ditafsir Rasulullah SAW. Banyak mana kadar yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Ulama bersesi pendapat. Mengenai tentang kadar. Rasulullah SAW, pendapat yang pertama, Rasulullah mentafsirkan setiap makna dan lafaz. Makna Rasulullah SAW tafsir ke semua makna dan lafaz Al-Quran Karim. Itu pendapat Ibn Taymiyah. Pendapat yang kedua, Rasulullah SAW menafsirkan sebahagian sahaja, bukan ke semua. Itu pendapat Al-Imam As-Suyuti. Jadi yang sebenarnya adalah Nabi SAW menafsirkan sebahagian sahaja. Pendapat yang dipilih adalah pendapat Al-Imam As-Suyuti, di mana Rasulullah SAW hanya menafsirkan sebahagian saja, tidak kesemualah. Maknanya lafaz-lafaz yang tidak dapat dipahami oleh para sahabat saja. Okey, manakala tafsir pada zaman sahabat dan sumber. Di zaman sahabat, para sahabat menafsirkan Al-Quran, penafsiran Al-Quran diteruskan oleh para sahabat.
sumber penafsiran Al-Quran di zaman sahabat, yang pertama adalah Al-Quran itu sendirilah. Mana sahabat dia menafsirkan Al-Quran dengan Quran. Tengok ayat daripada Quran dulu. Yang kedua, tengok kepada hadis Nabi SAW. Yang ketiga, sahabat tengok kepada istimba daripada sahabat. Jika tidak ada nas daripada Al-Quran dan hadis, para sahabat beristihad. Yang seterusnya, sahabat melihat kepada asbabun nuzul. Yang kelima, sahabat melihat kepada ahli kitab. Maksudnya hujahan daripada ahli kitab. Ahli kitab ni adalah mereka yang memeluk Islam. Kalangan Yahudi yang memeluk Islam. Jadi orang Yahudi ni dia tahu cerita mengenai tentang kisah-kisah para Nabi ni di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Antara ahli-ahli kitab yang memeluk Islam seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar dan lain-lain. Perkembangan pengajian tafsir Al-Quran di zaman tabi'in. Selepas zaman sahabat, maka tafsiran Al-Quran tu disambung pula oleh kalangan tabi'in. Dan ada pengajian tafsir di zaman tabi'in, di Mekah, di Madinah, di Syam, di Yaman, di Iraq dan sebagainya. Okey. Manakala semua tafsir di zaman tabi'in, tabi'in ni dia pertama dia tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dulu. Sama sebagaimana sahabat tadilah. Yang kedua, dia gunakan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, dia lihat kepada sahabat pula. Dia lihat kepada sahabat. Kalau tadi sahabat beristihad, tapi ini dia lihat kepada qaulus sahabah dulu. Yang ketiga. Mana yang keempat, dia lihat kepada ahli kitab. Barulah yang kelima dia beristihad. Berbeza yang tadi lah. Berbeza daripada sahabat tadi. Sahabat tadi, dia beristihad. Cuma yang tabi ini tambah satu lagi, iaitu qaulus sahabah. Dia melihat kepada qaulus sahabah. Jadi kita pada hari ini kita kena lihat kepada qaulus sahabah, kemudian kita kena tengok pada qaulus tabi'in. Qaulus sahabah tu adalah kata-kata sahabat. Kata-kata sahabat. Hadis yang akhir punca matan dia tu adalah terdiri pada sahabat. Manakala tabi'i itu hadis akhir punca matan dia tu, akhir punca sanad dia tu adalah tabi'i. Yang dipanggil sebagai hadis mauquf dan sebagainya. Okey, beza tafsiran pada zaman sahabat ataupun istimewaan tafsiran zaman sahabat. Yang pertama, sahabat dia tidak mentafsirkan keseluruhan ayat Al-Quran. Tak banyak lagi maknanya tafsiran Al-Quran pada zaman sahabat. Hanya perkataan-perkataan, makna-makna yang suka dipahami. Yang kedua, tak banyak berlaku perselisihan pendapat di kalangan sahabat. Sebab sahabat masih lagi memahami, masih lagi dekat jarak di antara sahabat dengan Rasulullah SAW. Jadi kepahaman tu masih lagi dekat lagi. Kepahaman masih lagi dekat lagi. Adapun kita pada hari ini, kepahaman tu sudah jauh lah. Sudah tidak memahami. Yang ketiga,
sahabat mentafsirkan Al-Quran secara ringkas saja, ijmal, secara ringkas saja. Mereka menerangkan makna dari segi bahasa dengan lafaz yang mudah, ringkas. Tak banyak lagi berlaku istimbat ukur fiqh. Ukur fiqh tu tak diistimbatkan dengan banyak lagi. Berbeza di zaman tabi'in. Dan belum lagi timbul tafsiran untuk menyokong mana-mana mazhab. Tafsiran Al-Quran pada zaman sahabat belum lagi dibukukan. Itu adalah istimewa tafsiran di zaman sahabat. Dan tafsir ketika itu adalah sebahagian daripada hadis. Dengan kata lain, tafsir belum lagi diasingkan daripada hadis, bercampur di antara tafsir dengan Al-Quran. Berbeza dengan tafsiran zaman tabi'in. Zaman tabi'in ditafsirkan setiap ayat dan lafaz. Dah mula ditafsirkan setiap lafaz dan juga setiap ayat. Maksudnya nak terangkan satu persatu lah, secara detail lah. Pada zaman ni banyak berlaku lah perbezaan mazhab. Terutamanya mazhab fiqh dan mazhab akidah. Pada zaman tabi'in inilah. Pada zaman ni juga tafsir telah dibukukan secara berasingan daripada hadis Nabi. Merujuk kepada banyak ahli kitab dan pengaruh Israeliyah di dalam tafsir yang menyebabkan ramai ahli kitab masuk Islam. Dan kalangan tabi'in kurang berhati-hati dalam pengambilan daripada sumber Israeliyah. Kemudian penilaian ulama terhadap tafsir sahabat. Bagaimana ulama menilai tafsir sahabat ni? Bagaimana ulama menilai tafsir sahabat ni? Ada pandangan di situ mengenai dengan penilaian pada tafsir sahabat ni. Ada pandangan yang mengatakan tafsir sahabat ni adalah sama dengan hadis marfu'. Hadis marfu' ni seolah-olah meriwayatkan daripada Nabi SAW. Hadis marfu' ni adalah hadis yang seolah-olah diriwayatkan daripada Nabi SAW sebagai asal usul punca sanad dia. Itu menurut pandangan Al-Hakim. Tetapi menurut pandangan Ibnu Salah dan juga An-Nawawi, tafsir sahabat ni dibolehkan, melainkan hanya perkara asbabun nuzul dan ayat-ayat yang tidak boleh ditafsir dengan ijtihad saja. Hukumnya marfu'. Adapun yang lain tu beres, tak ada masalah. Hukumnya marfu' tu hanya terbatas kepada dua benda ni saja, asbabun nuzul dan juga ayat-ayat yang tidak boleh ditafsir dengan ar-ijtihad. Maknanya ayat akidah lah tidak boleh ditafsirkan dengan ijtihad. Ayat akidah tidak boleh ditafsirkan dengan ijtihad. Adapun benda-benda lain tak apa lagi. Tapi akidah ni tidak boleh. Jadi kesimpulannya, pertama, penilaian terhadap tafsir sahabat ni, yang pertama hukum marfu' dengan perkara-perkara seperti asbabun nuzul dan tidak boleh tafsir dengan ar-ra'iyah. Yang kedua, bahagian dikira sebagai hukum marfu' tidak boleh ditolak oleh penafsir, bahkan wajib diterima. Yang ketiga, bahagian dikira sebagai pendapat daripada sahabat ijtihad, ada dua pandangan. Pandangan pertama boleh ambil, pandangan pertama tidak wajib ambil, dan pandangan yang kedua wajib ambil. Gitu. Boleh? Yang seterusnya, penilaian terhadap tafsir tabi'in. Bagaimana nak menilai tafsir tabi'in? Ada pandangan juga di situ.
Kalau sahabat tadi pun ada pandangan, manakala tafsir tabi'in ni pun ada pandangan juga. Ada pandangan yang mengatakan boleh ambil, ada pandangan yang mengatakan tidak boleh diambil tafsiran tabi'in ni. Adapun yang boleh diambil ni kerana tabi'in itu dia mengambil daripada sahabat, itu boleh ambil lah. Ada pandangan yang tidak boleh diambil ni kerana tabi'in ni bukan sahabat. Gitu. Tabi'in ni bukan sahabat lah, maknanya generasi yang sudah melangkau jauh daripada sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat ni dia dengan Rasulullah. Tabi'in dia tidak dengan Rasulullah. So dia jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan bagi mereka yang mengatakan bahawa tafsir tabi'in ini tidak boleh diambil. Soalannya, terangkan sumber utama yang menjadi rujukan para sahabat dan tabi'in ketika mentafsirkan Al-Quran. Jelaskanlah sumber tafsir sahabat dan tabi'in ini. Jelaskan ciri-ciri perbezaan yang terdapat dalam tafsir tabi'in dan sahabat. Kita sebut dah tadi ciri-ciri tafsir di zaman sahabat dan ciri-ciri tafsir di zaman tabi'in. Terangkan pandangan ulama ini, penilaian ulama terhadap tafsir sahabat dan juga tafsir tabi'in. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita berhenti di situ dulu, insya-Allah kita akan sambung lagi. Nanti jangan lupa ambil tolong ambil kehadiran. Kakak tidur dulu tengah hari ni. InsyaAllah kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor.